Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Tuan-tuan dan puan-puan, salam sejahtera semua. Hari ini kita telah melihat, baru-baru ini KJ telah membuat kenyataan bahwa beliau ingin memimpin parti ini, yaitu UMNO, dan ingin memimpin Malaysia, ingin memimpin rakyat Malaysia. Pendek kata, beliau ingin menjadi pemimpin UMNO dan juga Perdana Menteri. Beliau mempunyai hasrat untuk menjadi Perdana Menteri. Baru-baru ini saya ada buat berkenaan dengan konten ini, berita ini yang mengatakan Khairy Jamaluddin ingin menjadi Perdana Menteri. Namun tuan-tuan dan puan-puan, menurut hemat saya untuk masa terdekat ini sudah pasti beliau mungkin belum lagi dapat menjadi Perdana Menteri. Sebab kita sudah tahu setiap pakatan-pakatan ini, setiap gabungan politik di Malaysia, parti politik di Malaysia, contohnya Pakatan Harapan akan menjadikan ketua pembangkang ataupun presiden pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan juga Barisan Nasional Ismail Sabri Yaakob sebagai poster boy. Namun tidak akan mengubah apa-apa keputusan yang dapat mengubah Ismail Sabri untuk tidak menjadi Perdana Menteri sekiranya Barisan Nasional menang besar, PRU 15 majority. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita mendengar luahan mungkin daripada Khairy Jamaluddin ataupun mengeluarkan isi hatinya yang ingin menjadi Perdana Menteri. Kita sudah pasti banyak penerimaan selepas beliau membuat kenyataan begitu. Mungkin ada yang cakap beliau ini tak layak menjadi Perdana Menteri. Beliau ini tak layak menjadi pemimpin tertinggi. Walaupun beliau pernah kalah untuk merebut gelaran jawatan presiden UMNO kepada Zaid Hamidi sebelum ini. Daripada agenda Delhi, setelah Khairy membuat kenyataan begitu, pemuda UMNO cadang Khairy Jamaluddin dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, bukan Tokmat. Jika KJ berjaya menang kerusi Parlimen Sungai Buloh, yang dikatakan kerusi yang sangat susah untuk beliau menang, jika beliau menang di Sungai Buloh pada PRU ke-15, mungkin UMNO boleh menimbang untuk melantiknya sebagai timbalan Perdana Menteri selepas ini. Cadangan itu disuarakan oleh Exco Pemuda UMNO, Datuk Muhammad Mukharabin Mukhtaruddin, yang meminta partinya menimbang untuk melantik Khairy menjadi timbalan Perdana Menteri TPM dan menjadi pemimpin nomor 2 negara, dan bukannya timbalan presiden Datuk Seri Muhammad Hassan atau dikenali sebagai Tokmat. Saya percaya seandainya ini dapat dijanjikan, rakyat Malaysia dan pengundi muda khususnya akan melihat sebuah jaminan perubahan besar seperti perubahan besar parti UMNO dan Barisan Nasional. Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, KJ menjadi timbalan Perdana Menteri, bukan Tokmat. Nah, ini cadangan daripada Exco Pemuda UMNO sendiri. Kalau kamu setuju dengan cadangan beliau, Anda boleh komen. Jika tak setuju pun, tak komen pun tak apa. Beliau berkata, saya percaya seandainya ini dapat dijanjikan, rakyat Malaysia dan pengundi muda khususnya akan melihat sebuah jaminan perubahan besar parti UMNO dan Barisan Nasional. Saya melihat bagaimana Khairy begitu diterima orang di Sungai Buloh. Seolah-olah kini hanya Sungai Buloh saja yang ada pilihan raya. Ini jelas kenapa KJ diterima oleh setiap golongan lapisan masyarakat.
Ini adalah karena kejayaan luar biasa beliau di setiap kementerian yang ditunjanginya. Untuk rekod, secara tradisinya, seorang timbalan Perdana Menteri yang dilantik dalam kerajaan adalah individu yang memegang jawatan timbalan presiden dalam sebuah parti tersebut. Selain itu, Mukharabin juga berkata, orang muda mahu melihat perubahan landscape politik dalam setiap parti. Itu sudah pasti, kita mau melihat perubahan. Pemimpin baru, kerajaan baru, kita kena lihat perubahan yang dapat memikat hati rakyat. Justru Barisan Nasional perlu berani menonjolkan dinamik dengan memberi ruang kepada pemimpin muda seperti KJ. Jadi tonton teman-teman, jika Anda setuju dengan kenyataan ini, KJ menjadi timbalan Perdana Menteri, Anda boleh komen. Kalau saya tonton teman-teman, kalau kamu tanya saya setuju juga. Saya setuju juga. Sebab KJ ini kita dapat lihat beliau ini mempunyai satu potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau menjadi Perdana Menteri mungkin belum lagi masanya. Tetapi beliau ada menyatakan bahwa beliau ingin menjadi Perdana Menteri dan sedikit masa lagi beliau boleh menjadi Perdana Menteri, dan kita dapat melihat betapa yakin dan optimisnya beliau ingin menjadi Perdana Menteri. Jadi jika Anda sokong KJ menjadi timbalan Perdana Menteri, Anda boleh komen. Jika Anda tidak sokong pun tidak apa, Anda boleh komen juga. Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, KJ menjadi timbalan Perdana Menteri, bukan tokmat. Ini cadangan daripada Exco Pemuda UMNO sendiri. Kalau kamu setuju dengan cadangan beliau, Anda boleh komen. Jika tak setuju pun, tak komen pun tak apa. Beliau berkata, saya percaya seandainya ini dapat dijanjikan, rakyat Malaysia dan pengundi muda khususnya akan melihat sebuah jaminan perubahan besar parti UMNO dan Barisan Nasional. Saya melihat bagaimana Khairi begitu diterima orang di Sungai Buloh. Seolah-olah kini hanya Sungai Buloh saja yang ada pilihan raya. Ini jelas kenapa KJ diterima oleh setiap golongan lapisan masyarakat. Ini adalah karena kejayaan luar biasa beliau di setiap kementerian yang ditunjanginya. Untuk rekod, secara tradisinya, seorang timbalan Perdana Menteri yang dilantik dalam kerajaan adalah individu yang memegang jawatan timbalan presiden dalam sebuah parti tersebut. Selain itu, Mukharabin juga berkata, orang muda mahu melihat perubahan landscape politik dalam setiap parti. Itu sudah pasti, kita mau melihat perubahan. Pemimpin baru, kerajaan baru, kita kena lihat perubahan yang dapat memikat hati rakyat. Justru Barisan Nasional perlu berani menonjolkan dinamik dengan memberi ruang kepada pemimpin muda seperti KJ. Jadi tonton teman-teman, jika Anda setuju dengan kenyataan ini, KJ menjadi timbalan Perdana Menteri, Anda boleh komen. Kalau saya tonton teman-teman, kalau kamu tanya saya setuju juga. Saya setuju juga. Sebab KJ ini kita dapat lihat beliau ini mempunyai satu potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau menjadi Perdana Menteri mungkin belum lagi masanya. Tetapi beliau ada menyatakan bahwa beliau ingin menjadi Perdana Menteri dan sedikit masa lagi beliau boleh menjadi Perdana Menteri, dan kita dapat melihat betapa yakin dan optimisnya beliau ingin menjadi Perdana Menteri. Jadi jika Anda sokong KJ menjadi timbalan Perdana Menteri, Anda boleh komen. Jika Anda tidak sokong pun tidak apa, Anda boleh komen juga.